wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Hai. Good morning. Terima kasih anak Jati Terengganu. Keropok leko. Wow, sedap tu. Dekat mana? Terengganu dekat mana? Anak Jati Terengganu dekat mana tu? Area mana tu? Keropok lekonya. Okay, so JM bersama dengan Syafarik. So hari ni sebenarnya tak plan nak buat live, tapi semalam JM sibuk. So hari ni okay lah, hari ni boleh. Oh, dekat Losong. Okay, alhamdulillah. Semoga perniagaannya maju, ramai yang datang kan. Selain daripada mungkin kalau dulu banyaklah pelancong-pelancong datang kan. So sekarang ni hantar by post je lah kot, online je lah, cara bisnesnya pun dah berubah kan. So insyaAllah lah, semoga jualannya maju. Okay, saya daripada Selangor. Saya daripada Bangi, Selangor. Salam perkenalan, saya daripada Bangi, Selangor. Okay, hi Norin. Okay, so saya live sekarang ni di TikTok dan juga di Facebook. Okay, saya daripada Selangor. Kalau orang order, saya post lah. Bagus-bagus, insyaAllah kan. Alhamdulillah. So banyak cara sekarang ni kan. So selain kita kena, dalam bisnes ni kita kena kreatif lah. Kita kena kreatif kan. So dah berapa lama tu? Dah berapa lama anak Jati Terengganu mengusahakan keropok leko ni? Mesti lama ni. Ni orang-orang lama ni, So tahniah lah, InsyaAllah bertahan. InsyaAllah bertahan. Okay, so hari ni nak cerita pasal bisnes kan. Penat sangat. Kadang-kadang kita penat buat bisnes kan. So kenapa kita penat? Memanglah buat apa pun kena penat. Nak masuk syurga pun kena penat kan. Mana ada nak buat, mana ada benda yang tak penat. Duduk rumah pun penat kan. Waalaikumsalam. Dalam masa 2 hari sampailah. Oh, insyaAllah. Kalau orang order. Okay. So bagus tu. InsyaAllah nanti anak Jati Terengganu nanti saya cuba PM kat situ, Okay, waalaikumsalam Khalija, berseri-seri JM. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah kan, betul kan Syafarik? Kita buat apa pun penat kan. Duduk kat rumah tak buat apa-apa pun penat juga kan. Duduk kat rumah tak buat apa-apa penat juga kan. So buat apa pun penat kan. Tapi kalau penat tak apa. Dalam bisnes ni kalau penat, berhentilah, berehat. Berehat sekejap tapi jangan berhenti. Dalam bisnes. Dalam bisnes, okay, penat berehat. Penat berehat, betulkan posture, betulkan badan kita kan. Exercise sikit, minum kopi dulu, lepas tu teruskanlah balik. Macam tu, Baru sudah cocok vaksin. Oh, alhamdulillah. Yang ke berapa? Second dose. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat sejahtera semuanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, hai Fatimah Zahra. Okay. So JM kan sekarang ni kalau tengok dekat luar, kita tengah siapkan hadiah-hadiah. Bulan ni banyak sangat hadiah yang JM bagi. Bulan ni banyak sangat hadiah-hadiah yang JM bagi, especially hai Roha, waalaikumsalam, especially kepada tim JM yang buat membuat jualan, nilai jualan sebanyak 222,000 nilaian jualan. Nilai untuk restock, nilaian restock adalah lebih 100,000. Jadi so JM dapatlah juga
JM dapat apa? Dapatlah juga bagi Iin rehat ya Ila. Oh kat bawah Ila ambilkan akak kotak-kotak hadiah tu Ila. Bawa sini semua Ila. Okay, so bulan ni banyak sangat JM bagi hadiah untuk tim JM. Okay, of course lah yang buat melebihi 100,000. Okay, mana kat Masrina tu? Ada kat nama kat kotak. Kat depan kot. So ada yang buat 100,000, ada yang lepas tu masa yang birthday Hijri JM tu pada 18 bulan Islam 18 hari bulan. So kat situ JM adalah juga JM janji dengan diorang. JM janji dengan diorang untuk nak bagi hadiah. Nak bagi hadiah sekiranya JM saya saja je. JM cakap okey lah, kalau korang buat 10,000, 20,000, 30,000, JM nak bagi hadiah. Kadang-kadang kan, kadang-kadang kita nak bagi hadiah tapi atas sebab apa kan kita nak bagi kan. So kita saja-sajalah buat kan. Okay, JM nak tunjuk sikit hadiah-hadiah yang telah di packing. Okay, hadiah-hadiah yang telah di packing. Yang ni. Okay, so nanti JM tunjukkan sekejap apa yang diorang dapat. Okay, kalau tengok ini adalah kotak Masrina. Okay, kotak Masrina. So Masrina buat jualan melebihi restock di HQ restock di HQ melebihi 100,000. So JM bagi ni sebab apa? Menghargai. Okay, menghargai. So ini untuk Masrina. Bila kita buat bisnes then kita penat kan, so bila kita capai, alhamdulillah hilang penat tu kan. Ini antara pencapaian lah, pencapaian. Waalaikumsalam Kak Rita daripada Brunei. Okay, Roha daripada Singapura. Okay, so jadi ini antara reward lah, hadiah yang JM bagi. So sebenarnya ini reward sebab dia cecah, dia buat melebihi 100,000 tau. Untuk 3 bulan. Okay, untuk 3 bulan cabaran emas untuk gold bar. Okay, untuk gold bar kita bagi lain. Macam Masrina sendiri, dia dah lepas dah untuk 7 keping gold bar. Dalam masa 2 bulan pun dia dah qualified untuk 7 keping gold bar kat sini. Waalaikumsalam. Okay, Nora Shikin. Okay, so yang ni adalah hadiah. Hadiah. Yang ni hadiah untuk yang dia buat lebih lah, lebih 100,000. Buat lebih 100,000 baru JM bagi. Ini untuk master stokis lah. Untuk master stokis. So, okay, JM tunjukkan sikit. Okay. Dan tahun lepas Masrina dia dapat top 3. Top 3 JM ada juga bagi hadiah. Cincin emas juga bagi hadiah. So dia juga banyaklah JM bagi kan. Okay, Waalaikumsalam. Alright, yang sahabat-sahabat TikTok, okay, dan juga sahabat-sahabat Facebook. Ini bukan nak tunjuk, ini bukan nak tunjuk apa ni, nak tunjuk apa-apalah, bukan. Ini just kita nak menghargai, bagi hadiah. Kita bagi hadiah
untuk yang memecahkan rekod. Betul. Mas Rina dia dah pecahkan rekod. Ada seorang master stokis tu, Nadia Azman daripada Kedah. So dia telah untuk bulan ni dia pecahkan rekod. Dia buat rekod baru dengan Aura Rezeki. So inilah hasil yang JM bagi. Okey, selain daripada ni, selain daripada selain daripada ni, okey, hadiah emas ni, okey, JM adalah juga bagi beliau ni Coach bag. Okey, Coach bag ni harga dia lebih kurang dalam 600 lebih. 600 lebih. Dia bukan bag lah, dia macam apa panggil restless, entahlah aku pun tak tahu. So yang ni harga dia dalam RM600 lebih, original Coach, JM beli dekat JM beli dekat Garden Mall, Mid Valley. Ini warna kuning tau, cantik warna dia. Mid Valley, daripada JM beli dekat Mid Valley, butik Coach di Mid Valley di ni Garden Mall, Mid Valley. Okay, so ini antara hadiah-hadiah lah yang Mas Rina dapat. So ada lagi, kejap JM nak tunjuk. Okey, so ini untuk tim lah, untuk Master Stokis. Okey, untuk stokis ada, insyaAllah. Tunggu tau untuk stokis. JM tengah susun. Okey, ni untuk Master Stokis Mas Rina. Okay, ada lagi. So pada 27 hari bulan hari tu adalah birthday JM untuk tahun Islam. Birthday JM yang ke-46 tahun. Okay, so JM sajalah bagi tahu dekat dia orang kan, kata yelah, kita nak bagi pun kenalah tahu kan atas apakah kita nak bagi. So jadi JM kata okeylah, korang buatlah, korang buatlah sale, buat sale 10,000, 20,000, 30,000, JM bagilah hadiah. Masa tu tak tahu nak bagi apa. Tapi bagi JM untuk menghargai tu memanglah, walaupun tak mahal, yang penting kita ingat untuk menghargai kan. Tapi bagi JM ini cara JM lah, JM suka yang terbaik lah, hadiah yang terbaik untuk tim JM. So okay, ini JM semalam shopping. Okay, JM nak bagi ni juga sebab Kak Rina bukannya buat 10,000, 20,000, 30,000 untuk 3 hari tu. Cabaran 3 hari tu, sempena birthday JM tu dia buat lebih 40,000. Lebih 40,000 Kak Rina buat. So ini dia hadiahnya. Okay. Oh mangkau. Ya Allah. Okay, aduhai. Okay, so ini dia. Melata pula aku. Okay. Alright, ni dia hadiahnya. Okay, jam tangan Bonia bernilai lebih RM600. Okay, so itulah Aura Rezeki ni. JM tak sukalah yang dipanggil yang kopi-kopi macam itulah. JM suka yang original, sebab bila original tu tahan lama. Dan satu lagi, kalau kopi-kopi ni, kalau kopi tu maksud JM yang bukan original,
kalau kita pakai nanti macam JM kan, bila benda tu tak original, kita pakai nanti dia allergic, dia gatal-gatal kat tangan. Dia kata macam jam ni kan, dia gatal-gatal kat tangan bila yang tak apa, yang kita bagi tak original. Anda kena tahu kat situ kalau orang bagi anda kan. Yeah, so inilah. Ini untuk Kak Rina. Okey, semalam bestnya JM beli 7 biji ni lah. Semalam yang bestnya JM beli 7 biji apa ni? 7 biji 7 biji jam ni. 7 biji jam ni. Okey. Dan semua tim JM dekat group boleh pilih siapa dulu. Okey, JM minta diorang pilih. Contohlah macam Kak Masrina. Masrina dia buat 40,000. Siapa yang buat banyak tu dia kena pilih dulu. Kak Masrina buat lepas tu Kak Merdu, lepas Merdu Ariana. So dia orang lepas tu next lah siapa. Dan yang pertama of course lah Kak Rina kan. Dia pilih merah. Memang rezeki dia lah, dia suka warna merah kan. Dia suka warna merah. So ni rezeki dia lah, merah. Okay, so yang ni. Okay, so nanti JM tunjukkan yang lain. Okay, JM tunjukkan yang lain. Okay, ada lagi yang lain. Ni untuk siapa? Umul. Untuk Umul Hair. Umul Hair juga layak untuk dapat hadiah birthday. JM yang birthday. Hadiah daripada JM. Ni Umul punya. Umul punya hadiah. Umul punya hadiah. So okay. So macam orang muda. Allah Akbar. Terima kasih Awana. Ya Allah, tua dah. Suara muda. Okey, boleh menipu tu kalau buat call kan. Ingatkan baru budak-budak lepas universiti je kan. Okey, so ini untuk Umul. Ini untuk Umul. Okey. Alright, so insyaAllah untuk yang stokis insyaAllah ada. Lagipun untuk stokis pun kita ada cabaran yang gold tu kan. Ada yang dah qualified untuk 5 gold bar tau. Ada yang qualified 3 gold bar, ada yang dah qualified 5 gold bar. Yang agent pun ada dah qualified untuk 1 gold bar. So ada untuk yang hadiah-hadiah tepi tu insyaAllah ada lagi insyaAllah ada. Okay, so yang ni so itulah kan. Kadang-kadang kita rasa penat. Kita rasa penat bila buat bisnes. Tapi kepenatan tu hilang. Kepenatan tu hilang bila kita dapat mencapai sesuatu. Bila kita dapat capai sesuatu. Memanglah dalam bisnes ni jangan kata jangan kata kita rasa happy je. Jangan kata kita rasa ni up aje. Kita rasa positif je. Tak. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat. Kita manusia biasa, kita manusia biasa dan kita bukan malaikat. Penat, betul. Buat bisnes penat. Penat nak fikir, penat lagi, hati lagi, penat lagi nak jaga nak jaga hati orang lagi. So macam-macam tau. Macam-macam. Tapi itulah. Tapi macam JM lah kan. Bila JM rasa penat, JM rasa down, tipu kalau kata JM ni tak ada perasaan yang macam tu. JM ada emosi, JM manusia biasa kan. Tapi JM akan tengok balik. Sebab apa aku bermula dulu. Kena tengok balik. Kita kena tengok balik. Sebab apa kita bermula dulu. Kenapa kita bermula? Untuk apa? Untuk apa? Untuk meningkatkan ataupun menambah nilai baik kehidupan kita kan. So okey, yang tu. Okey, ni untuk Umul. Ni untuk Umul. Okey, so kita ada lagi untuk ni Mas Rina punya.
Okey, ni Mas Rina. Okey, kita ada siapa punya ni? Kita ada Norin. Kita ada Norin punya. So Norin pun antara yang layak menerima hadiah daripada JM. Layak menerima hadiah daripada JM. Kita tengok apa pilihan Norin. Sebab apa? Sebab mereka kena pilih semalam. JM tunjukkan gambar dekat dulang, ada 7 biji jam dan mereka pilih sendiri ikut ranking ataupun ikut berapa banyak restock yang dia dah buat. Okay, so Norin memilih yang ni. Memang dia aim yang ni sebenarnya. Norin dia aim yang ni. So dia kata dia awal-awal lagi dia dah booking, tapi kita tunggulah kan, sebab turn dia last kali. Dia adalah orang yang ke-7 tau. Dia cakap terus terang, dia adalah orang yang ke-7. Jadi tak ada pun orang sebelum tu pilih yang dia dah pilih, yang dia dah aim dulu. Ni kan yang dia dah aim dulu. So jadi alhamdulillah, memang rezeki dia lah dapat yang hitam so harga dia ni lebih kurang dalam lebih 600 tau. Mana ada Bonia murah-murah kan? Tak ada. Bonia mahal-mahal. Bonia mahal. Di JM beli semalam dekat IOI di butik lah. Di butik Bonia. Tengok okey. So ni untuk Norin. Norin. Itulah rezeki Syikin. Okey, Rokia, harga berapa? Untuk yang ni saya tak jual Saya reward team saya. Masa beli semalam harganya dalam 600 lebih macam tu. Ini Bonia. Bonia saya beli dekat butik Bonia. Ni untuk Norin. Tahniah Norin. Okey, tahniah. Bonia ni tahan lama tau. Ingat tau, dulu JM dapat Bonia juga. Mr. CEO bagi masa muda-muda dulu kan. Bukan muda. Masa tu JM beranak anak sulung. Anak sulung dia bagi jam tu cute sangat. Gold. Tapi kecil sebab dulu JM kecil tau. Macam ni lah, lebih kurang dalam berat pun 53, 54 macam tu kan. So ada sampai sekarang tau Bonia. Sampai sekarang lawa lagi. Boleh letak bateri, boleh pakai lagi. Memang cantik. Dah anak JM pun dah 23 tahun. Anak JM pun dah 23 tahun. So sangat-sangat sentimental value. Sangat-sangat sentimental, sangat-sangat klasik lah dia punya ni. Okay, so ini untuk Norin. Okay, kita ada lagi siapa lagi? Kita ada Mak Jilofa ataupun Fauzia Faru. Jilofa, Fauzia Faru antara leader master stokis yang hebat di Aura Rezeki. Okay, beliau adalah suri rumah tangga. Anaknya kecil-kecil lagi tau. Anaknya kecil lagi. So bila kita tanyakan macam mana dia buat bisnes dengan anak masih kecil-kecil lagi kan, buat bisnes dengan anak masih kecil-kecil lagi, dia kata memanglah cabaran tu ada. Memanglah sangat-sangat mencabar kan dengan anak kecil-kecil lagi. Tapi dia kata bukan penghalang. Bukan penghalang untuk dia meraih kejayaan. Kalau dia kata apa? Kalau nanti nak tunggu anak besar, keluar lagi yang kecil. Dah yang kecil tu keluar, nak jaga lagi, nak bagi perhatian lagi. Nantilah tunggu anak besar. Yang ini, yang ni dah besar, ada lagi kan. Habis tu bila pula nak buat kan? Apa tu? Kenapa tak jawab soalan pun? Apa tu? Nanti jap saya tengok apa yang you soal. Okey, tahniah. Okey. Okey, thank you. Alright. Apa yang
Apa yang you tanya? Apa yang Mrs. tanya? Tak jawab apa yang Mrs. tanya? Cuba tanya sekali lagi. Alahai. Okay. Alright, so itulah jadi Jilofa antara orang yang bagus lah, antara yang apa? Antara yang sangat-sangat yang sangat-sangat apa ni committed lah dengan kerja dia, sangat-sangat committed dengan kerja dia dan tim dia lah, beliau sangat-sangat bagus lah untuk untuk melaksanakan tanggungjawab. So ini dia pilihan daripada Jilofa. Okay, dia pilih yang nak kata gold, dia bukan gold. Semua macam ada dia silver lah, dia bukan gold, dia silver kat sini. So sama juga, ini pun harganya melebihi RM600 juga. So tahniah kepada ibu, suri rumah kita Jilofa, okay, Jilofa. So itulah dalam bisnes kan, memanglah penat, kadang-kadang kita rasa macam lelah sangat. Lelah nak teruskan buat bisnes kan, kita rasa macam aduh, tak tahulah macam mana kan. Tapi itulah, buat apa pun penat kat rumah. Walaupun kita duduk dekat rumah pun kan, tak buat apa-apa pun, asyik makan tidur pun penat juga kan. So sama je, hari ni buat kerja ke tak buat kerja ke, so penat juga, penat juga. So kita tengok kat sini, ni untuk siapa? Ini untuk kak merdu kita. Okay, untuk kak merdu kita. Kak merdu kita pun ini adalah pilihan dia jugalah kat sini. Okay, pilihan dia juga. Okay, so ini ini yang dia pilih. Okay, nampak muda, gitu Alright, so inilah pilihan daripada Kak Merdu. Kak Merdu juga antara suri rumah yang hebat lah, yang hebat, apa ni, sentiasa menyahut cabaran, sentiasa menyahut cabaran. So tahniah, tahniah. Okay, so JM nak tunjuk lagi, ada lagi. Ini untuk kita punya Omak legend kita, Umi Ros. Okay, ini untuk Umi Ros. Okay, so kita tengok Kak Umi pilih yang macam mana. Okay, Kak Umi pilih sama macam Jilofa punya rasanya. So yang ni sama macam Jilofa punya. Sangat cantik, sangat cantik. So sebenarnya JM suka juga yang besi ni, yang besi dipanggil stainless steel kan. Suka juga yang ni, sebab yang ni actually yang ni lebih mahal lah daripada yang leather, yang tali kulit kan. So yang last kali kita ada Mokcik Ariana. Okay, Mokcik Ariana. So ni antara yang menyahut cabaran JM 3 hari tu, Okay. So inilah Mokcik Ariana punya. So okay, mana yang leather ni? Yang leather ni dia dekat tepi dia ada batu Swarovski tau, batu Swarovski, batu Swarovski, dan juga leather lah. Yang putih ni adalah leather. Okay, so ini untuk Makcik Ariana. Makcik Ariana adalah frontliner, dia bekerja sebagai jururawat di Hospital Muar. So sangat-sangat teremosi dengan keadaannya sekarang. Lagi-lagi dia berhikmat untuk buat apa ni, COVID. So beliau sebenarnya dah tiga kali dah positif, ataupun dah 3 kali dah menjalani kuarantin di rumah. Namun sekarang ni beliau tengah di kuarantin di pusat kuarantin di Johor. So disebabkan positif lah, beliau dengan anak dia 2 orang. So jadi
Kita doakanlah sama-sama untuk Ariana dan juga keluarganya, ya, sihat, ya, sihat. Okey, so itu sahajalah. Itu sahaja hadiah-hadiah daripada JM untuk semua tim JM, Master Stockist, JM, kan. So alhamdulillah, kita berkongsi, ya, kita berkongsi kebahagiaan. Sebab apa? Sebab memanglah kita kadang-kadang kita rasa, kita cakap kita tak perlu penghargaan daripada orang, kan? Kita nak penghargaan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, semua orang nak penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni nak menterjemahkan, yang dia nak bagi penghargaan tu melalui manusia lah, melalui perantaraan lah. Inilah penghargaan yang Allah izin, yang Allah izin ni. Penghargaan ini adalah daripada Allah, yang Allah izin, yang Allah persembahkan. Melalui penghargaan inilah cara aku menghargai, cara aku menghargai. Memang betul kita nak penghargaan daripada Allah, kita tak perlu penghargaan daripada manusia. Tapi JM nak tanya, suka kita sibuk cari apa? Cari company mana yang kita buat boleh bagi hadiah. Seronok walaupun dapat apa? Dapat periuk nasi, betul? Walaupun hadiah tu dapat periuk nasi, walaupun hadiah tu dapat apa? Dapat sudik untuk masak pun kita dah rasa seronok, betul? Kita cari juga, kan, syarikat yang bagi hadiah. Tipulah, kan? Kata minta hanya penghargaan daripada Allah aja yang kita nak, kan? Tipulah, tapi cari juga syarikat yang apa? Yang bagi penghargaan ni, buat bagi penghargaan, cari juga walaupun bagi sudik nasi, kan? Sajalah JM nak cakap macam tu. Bukan sebab kadang-kadang ni kita terlampau apa nak cakap, tak tahulah, kadang-kadang ni kita terlampau, entahlah, tak tahulah nak cakap. Tapi bagi JM itulah, cara Allah menghargai seseorang hambanya dengan cara yang macam ni. Mana ada Allah menghargai? Macam mana kita nak tahu Allah nak hargai tu? Macam mana kita boleh tahu Allah, penghargaan daripada Allah tu macam mana? Macam mana kita nak tahu? Kita ni pandai cakap je, kita tak perlulah penghargaan manusia. Kita hanya perlu penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi melalui apa? Mestilah ada dia punya cara dia, bagaimana Allah nak tunjukkan penghargaan tu, kan? So itulah, kan, manusia sebagai sebagai perantaraan lah, manusia sebagai perantaraan. Dengan cara itulah Allah menghargai kita. Mana ada dia tak tunjuk langsung pun. Kalau Allah tak izin, kalau Allah tak bukakan hati JM, tak ada JM nak bagi hadiah, kan? Tak ada. Mesti ada laluannya. Betul tu Kak Ejan, mesti ada laluannya. Kita jangan sombong lah, kita jangan sombong. Kita hanya cakap, tak perlulah penghargaan daripada manusia, kita hanya perlukan penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sibuk juga cari company yang buat 2,000 pun boleh dapat hadiah. Cari juga yang tu, kan? Cari juga company yang boleh bagi hadiah. Walaupun dapat hadiah sudik ke, kuali ke, periuk ke, pinggan ke, kan? Kita cari juga, tapi kita sombong. Bila cakap tu sombong, kan? Itulah. Bila cakap tu sombong. Jangan sombong hari ni. Jangan jadi orang sombong. Orang sombong ni tak ada tempat dia. Orang sombong ni tak ada tempat dia. Biarlah kita ni biasa-biasa je. Betul Iza, yang penting kita bersyukur. Jangan sombong. Jangan sombong. Orang sombong tak ada tempat dia, tak ada tempat untuk dia. Jangan sombong. Itulah, yang banyak ilmu pun susah juga, kan? Nanti lama-lama jadi sombong pula dengan ilmu yang ada, kan? Jadi biasa-biasalah. JM ni biasa-biasa je lah. JM ni biasa-biasa je lah. Kita buat je lah biasa. Dan satu lagi, kan, you all, satu lagi, bila ada orang bagi nasihat kat kita, JM
JM kan, betul Kak Ijan, jangan sombong. JM ni walaupun JM dah 18 tahun dalam dunia perniagaan tapi JM sangat menerima sangat menerima teguran sangat menerima teguran daripada sesiapa saja. Bagi JM tak nak tengok siapa yang tegur JM tu. JM tak nak tengok. Tapi JM nak tengok apa JM tak nak tengok apa nasihat dan juga teguran yang JM tak nak tengok siapa yang menyampaikan nasihat dan teguran itu. JM tak nak tengok yang tu. Tapi JM nak tengok apa yang disampaikan. JM tak nak tengok siapa yang menyampaikan nasihat dan teguran itu. Tapi JM nak tengok apa yang disampaikan untuk JM. Itulah yang JM ambil. Tak payah kita sibuk-sibuk cari siapa yang cakap aku ni. Tak payah. Siapa yang cakap aku? Tak payah sibuk-sibuk kita cari. Tak payah kita sibuk-sibuk cari siapa yang menyampaikan, tapi kita carilah apa yang disampaikan tu. Itu baru betul. Itu baru betul. Sebab apa? Sebab kita ni tak boleh kita rasa diri kita betul je. Tak. Macam JM cakap tadi lah, kita bukannya malaikat. Kita ni manusia biasa yang kadang kita rasa betul tapi sebenarnya kita salah buat tu. Tapi tak apalah. Kita duduk dan betulkan. Terima. Kita terima kesalahan kita. Bila orang tegur, orang nasihat, kita terima. Kita ambil. JM ambil. JM ambil. Walaupun JM pengasas apa semua, kalau ada masa stokis yang tegur, JM ambil. JM sangat menghormati. Sebab JM tak nak jadi orang yang sombong. Dah tahu salah tapi tak mengaku salah. JM tak nak macam tu. Biarlah kita rasa ni bersalah, jadi kita betulkan. Dan kita tahu bila kita bersalah, kita betulkan dan kita tak buat lagi. Macam tu. Jangan kita rasa kita ni betul aja. Sehingga kan orang tegur kita, orang nasihatkan kita, kita yang menyampaikan tu pula yang salah kan. So janganlah macam tu. Love Roha kan. Itulah bagi JM senang je lah. Bagi JM tak nak tengok siapa yang menyampaikan tu. Tak naklah busybody cari-cari sampai korek-korek, sampai tekan-tekan, sampai paksa-paksa orang ni kan suruh cakap betul kan. Tak nak lah. Bagi JM tak nak lah. Tapi bagi JM ambil apa yang disampaikan tu. JM tengok apa yang disampaikan tu. JM tak nak tengok siapa yang menyampaikan, tapi JM nak tengok apa yang disampaikan itu. Yang boleh nak ubah JM. Yang boleh nak betulkan JM. Itu je. Itu je. Tak perlulah kita nak cari-cari. Tak perlulah kita cari siapa yang sampaikan tu. Tak payahlah. Bagi JM macam tu. Okay. Hai Kak Cha. Okay, JM minum kopi. Kopi Aura Rezeki tau. JM minum kopi Aura Rezeki. Kopi Aura Rezeki ni, ya Allah, bagus sangat. Dia sangat sedap tau. Dia sangat sedap. Kopi produk-produk Aura Rezeki ni, JM ni. Okay, untuk pengetahuan you all yang masih baru mengenali JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki. Dah lebih 7 tahun mengasaskan produk yang berasaskan garam bukit. Produk yang berasaskan garam bukit. So, JM dah ada lebih 31 jenis produk di pasaran. Alhamdulillah. Jom cari, bagus kopi, minum kopi. Betul tu Kak Ijan. Boleh Shima, nanti kalau Shima datang boleh je. Ataupun bagi tahu je dekat Kak Aura kata nak beli cawan. RM15 cawan ni. RM15 untuk mak ni. Yang special ni ada gambar JM. Kau jangan mimpi-mimpi pula. Gambar JM ada ni. Okay, boleh bila boleh pergi sana. Apa tu? Okay, Cuja. Okay, itulah, memanglah kita perlu ada ketegasan lah. Kita tengok jugalah Iza. So dulu JM antara orang yang selalu suka ditindas.
Sebab JM ni okey, boleh. Macam tu lah JM, jadi orang yang macam tu. Tapi yelah, kematangan tu lah apa pun proses kehidupan ni mengajar kita erti kematangan. Kegagalan, kesalahan, kesilapan kita yang dulu kan sebenarnya untuk mengajar kita lebih matang hari ni. Tapi kita kena akui lah kesilapan kita, kegagalan kita tu kita kena akui. Sebab kalau kita tak akui, kita tak akan belajar daripada tu. So sebab tu JM cakap hari ni, biarlah kita ni, biar kita salah kita mengaku. Daripada kita salah kan, tapi kita tak mengaku kesalahan kita, sangat merugikan. Sebab JM cakap tadi lah, sebab JM tak, bila kita macam tu, ini JM tak cakap kisah siapa-siapa, ini JM cerita tentang kisah JM. Sebab JM antara orang yang susah nak maafkan orang sebelum ni, susah nak mengaku kesilapan diri. Kita rasa kita betul, kita rasa tak boleh orang nak tegur, betul. Tapi daripada situ JM tak belajar. JM tak belajar bila JM rasa JM ni sangat, sangat perfect lah, sangat perfect, sangat betul, sangat banyak ilmu, sangat perfect lah, sangat sempurna. Jadi rugi bila kita merasa diri kita macam tu, sebab kita tak boleh nak belajar. Kita tak boleh nak belajar untuk perbaiki. Tadi keluar balik live JM. Sorry, adik JNT mari. Oh ya ke Azura? So itulah. Jadi kalau sebut pasal bisnes ni memanglah penat. Siapa pun tak penat kan duduk. Bukan bisnes je penat. Ni Zura pagi-pagi dah mengadu dengan JM. Penat JM kerja, lepas tu buat bisnes lagi, lepas tu kain baju lagi, lepas tu apa lagi kau cakap tadi Zura? Mek Zura, apa kau cakap tadi? Lepas tu nak buat packing lagi. Aku cakap Zura pagi. Aduh, memang betul. Itulah realitinya. Penat. Kau kerja pun penat juga kan? Lepas tu tambah lagi buat bisnes kan? Tambah lagi ada target kan? Mestilah penat kan? Buat apa pun penat. Masak lagi. Betul tu. Masak lagi. Belum cuci kain lagi. Lepas tu belum lipat kain lagi. Gosok baju lagi. Ya Allah, gila. Aduh, hai lawak. Tetapi itulah hakikatnya, kan Mek? Tapi itulah hakikatnya. Kita kena terima hakikat. Kita kena terima hakikat. Kita jangan sombong. Makan pun penat. Makan pun penat, Syafarik kata. Kan penat kan Syafarik? Dah makan kunyah kan. Kadang kita penat tak kita makan? Makan, penat lah kan. Mengunyah ni, penat lah asyik makan je. Makan pun penat korang. Itulah kan. Air pulak. Aduh, hai itulah kan. Ya Allah, hai. Aduh, hai itulah memang penat. Belum sidai kain lagi. Itulah Haji Lofa kata. Belum sidai kain lagi. Ya Allah, hai. Betul kan. Penat. Penat. Tapi bila kita penat tu kan, bila kita dapat hasilnya tu kan, ya Allah, bestnya. Yang penat, semakin penat tu yang sebab tak nampak hasil tu. Tu yang lama-lama penat. Penat. Buat tak cukup lagi. Buat tak cukup bagus lagi. Buat tak cukup hebat lagi. Kan? Tapi dah penat kan? So itulah, nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? Nak pergi mana-mana pun tak boleh. Nak pergi mana-mana pun tak boleh. Kan? Macam tu kan? Ya Allah, itulah Isya. Bila kita penat, kita food panda. Betul, memang JM pun macam tu juga. Asal kita malas kan. Sebab kita ada duit kan? Kita kan tak minta lagi. Kita buat bisnes. Kan? Kita buat bisnes. Betul. Jom usaha kuat. Ya, betul tu. Empire. Kan? Kita kan ada duit kan? Agak-agak kita penat, kita food panda lah. Janji. Dia kan, JM ingat lagi lah arwah bapak mertua JM tau. Dia memang, dia orang Johor, orang Batu Pahat.
Dia kan kalau datang kat Bangi ni, dia tak nak datang dekat rumah orang lain tau. Dia mesti nak datang rumah JM sebab aku ni suka masak. Nanti kejap lagi kan sarapan pagi. Ada siap dah sarapan pagi. Yelah, JM kan tak kerja kan, kerja sendiri kan. Lepas tu pula nanti tengah hari ada makan tengah hari. Nanti dia dah tidur, dia baring, kita keluarkan lagi kuih lah. Masa tu ingat lagi buat kuih popia tau. Lepas tu dia tanya, awak beli ke? Dia tanya macam tu kan. Oh taklah bah, buat. So orang tua tau. So jadi dia happy lah dekat rumah JM. Oh sedih pula, tinggal pula. So dia kata apa? Dia kata senang je. Dia kata laki ni senang je. Dia kata nak jaga perut dia kata. Jangan bagi lapar. Dia cakap macam tu. So itu je. Jadi tak kisahlah Food Panda ke, order ke, janji ada makanan kan. Janji ada makanan. So janji dia kenyang dah lah. Janji dia kenyang sudahlah. Salah satu sebab kami sayang JM sebab JM pandai masak. Aduh, kau tak boleh lawan lagi Isha. Kan. Kau kata nak belajar tapi tak belajar juga. Dulu JM masa mula-mula nak bina empire dulu. Apa ni? Dulu JM masa mula-mula nak bina empire. Okay. Nak bina empire dulu. Maksudnya apa tu? Food bear. Anak panggil food bear. Ya, Cuja. Food bear. Ada tips tak JM? Ada tips tak JM? Dulu JM masa mula-mula nak bina empire. Okay. Bagaimana JM memulakan perniagaan dulu? Seperti yang JM selalu cakap. JM bermula dengan RM300. JM bermula dengan RM300 dan bermula daripada rumah. Masa tu JM tumpang rumah kawan. Rumah kawan tu agak besar. Dia ada agak besar dan ada tempat, ada hall untuk solat lah. Hall tu memang kosong dekat rumah kawan tu dulu. Kat situlah JM mula buat packing apa semua tau. Sebab rumah JM kecil. Masa tu rumah JM kecil. Hanya ada bilik 3. Lepas tu ruang kecil sangat. So tak boleh nak tampung. JM pinjam rumah kawan ketika itu. Tapi masa tu lepas tu JM bila dah banyak. Yelah, bila dah banyak rumah orang kan, rimas lah kan. Dia pun bersuara, dia kata boleh tak JM cari tempat lain. Sebab masa tu dah nak Ramadan tau, tahun 2014 tu dah hujung-hujung awal tahun 2014 hujung tahun 2014 ke 2015 tu. Okay, masa tu JM dah mula buat tau. Masa tu dah mula buat garam ni. So JM tumpang rumah dia si apa ni Zura, JM cerita ni. Okay, JM tumpang rumah dia. Dan masa tu dah nak puasa tau. Dia kata nanti ruang tu sebenarnya ruang untuk akak dengan anak-anak untuk buat solat tarawih. Dia kata macam tu. Jadi tak nak JM usahakan untuk sewa tempat lain. Untuk sewa tempat lain dengan harga RM700 sewa rumah. Sewa rumah sebiji untuk buat operasi Aura Rezeki ketika itu. Aura Rezeki ketika itu. Dan JM memilih menyewa dekat rumah tu dekat sangat dengan rumah JM. JM boleh naik basikal je ataupun boleh jalan kaki pun boleh, tapi agak jauh sikit. Tak jauh sangat lah, dalam 1 minit 2 minit sampailah macam tu kalau naik basikal. Naik basikal ke naik motor ke kan. Macam tu. Jadi JM memilih dekat situ. JM pilih sewa dekat situ dengan harga RM700 masa tu. Lepas tu okey, macam mana JM menguruskan? Ketika itu memang sendiri, semua buat sendiri ya Zura. Semua buat sendiri, penat. Itu JM bila Zura WhatsApp JM pagi tadi, itulah sebenarnya laluan JM. Laluan JM. Kita ibu, kita isteri, kita bekerja lagi kan, hendak atau tidak, itu adalah pilihan kita. JM setahun JM buat Aura Rezeki ni sendiri. JM lah yang buat packing. Kadang-kadang kerah
anak jugalah. Kalau anak cuti sekolah, JM buat packing, JM angkat barang. Masa tu suami dia bekerja. Suami bekerja. So suami bekerja, maksudnya memang tak tengok langsung. So JM tak ada ilmu ketika itu. Ya Allah, kadang-kadang tu orang order lain, kita bagi lain kan. Orang order banyak ni, kita terbagi, terbagi lebih, terbagi kurang. Memang ada masa tu, sebab itu kelemahan JM. Itu kelemahan JM. Setahun jugalah, setahun juga. Dan JM pula ketika itu tak pandai macam mana nak register dengan courier service, yang courier service boleh datang angkat barang ke company kita, ke pejabat kita pun JM tak tahu. JM lah angkut sendiri pergi ke pusat-pusat. Kalau dulu tak ada JNT, tahun 2015 masih lagi belum ada JNT. Kalau dulu ada mailbox ke apa, mailbox yang kat situ, mailbox tu semua ada lah, pos laju ada, apa ada, semua ada. So JM lah bawa berkotak-kotak, berpuluh-puluh kilo untuk angkat ni, nak masuk, nak buat wrapping. Ya Allah, ketiak jangan cakap lah, memang basah je. Ketiak memang tak payah cakap lah, memang basah je lah. Sebab produk garam ni memang berat. Memang berat. JM memang faham apa yang you all rasa hari ni. Faham sangat. Tapi itulah pilihan kita. Itulah pilihan kita. So lepas tu, bila dah setahun tu, JM mulalah 2017. 2017 JM pergi seminar. 2017 2015, 2016 tu memang JM punya sale banyak tau. Walaupun buat sendiri banyak. Memang, ya Allah, juta-juta masa tu. Juta masa tu. Alhamdulillah. So 2007, lepas tu 2016-17 tu agak jatuh. Dan bila jatuh, JM pergi ke seminar Dr. Azizan, Master Your Business. Lepas tu apalah, adalah JM ambil package lebih kurang dalam 45,000 ke apa. JM belajar dengan Dr. Azizan. Kat situlah baru JM kenal Rashidah. Engkaulah Rashid, engkaulah Rashidah. Engkaulah Rashid, engkaulah Rashidah. Faham tak? Engkaulah Rashid, engkaulah Rashidah. Engkaulah Rashid, engkaulah Rashidah. Maksudnya semua kita buat. Semua kita buat. So daripada kat situlah JM mula cari orang. Mulalah cari orang. Cari satu je dulu, satu je dulu cari orang untuk dia uruskan order, ambil order tempahan apa semua kan. Masa tu JM memang tak pandai, nak arahkan orang pun JM tak tahu. Serius, demi Allah, tak pandai nak arahkan orang pun tak tahu, nak bagi kerja orang pun tak tahu, So aku suruh dia buatlah sendirilah. Pandai-pandai engkau lah sendiri. JM ketika itu. Tapi bila kita tak pantau, kita bagi dia pandai-pandai, dia pandai daripada kita. Tu lagi susah. Daripada situlah JM diuji lagi dengan adanya staff yang lebih pandai daripada JM, kelentong lebih, apa semua. Jadi kat situ, bila kat situ gagal tak kita? Gagal. Sebab kita gagal sebagai majikan, kita gagal untuk kita urus staff kita. Kita lepaskan sahaja semua pada dia tanpa kita pantau. Gagal. JM gagal. Tapi adakah JM nak berhenti? Kita gagal. Kenapa staff keluar masuk? Bukan salah staff. Jangan salahkan staff. Tapi salahkan diri kita sendiri yang kita tak urus staff tu untuk buat kerja. Jadi staff pandai-pandai. Bila staff pandai, habislah kita. Habislah kita. Tapi kita tak payahlah nak meroyan. Tak payahlah nak meroyan. Staff itulah, staff ni. Jangan. Tak payah nak meroyan. JM. Ini pengalaman JM ni. Since ada yang tanya kan. Since ada yang tanya, Zura tanya tadi. Ini pengalaman JM. Okay. So, bila kat situ barulah, barulah ambil staff lain. Okay. Dan kita adakan SOP lah, cara kerja apa semua. Kat situlah.
Kat situlah barulah sikit-sikit. Lepas tu mulalah Kak Aziz buat full time kan. Kak Aziz yang banyak pengalaman. JM belajar dengan Kak Aziz, serahkan pada Kak Aziz. JM dengan Kak Aziz lama dah. Kita kenal pun memang sebelum kahwin lagi kita dah kenal. So anak pun kalau sekarang pun anak dah 23. So usia perkahwinan JM pun dah 25 tahun ke macam tu kan. So jadi kenal Kak Aziz tu lebih lagi masa tu. Jadi kat situlah. So tak apa, biar kita gagal tak apa. Biar kita gagal, kita belajar daripada kegagalan. Biar kita salah tak apa. Salah kau. Marah kadang-kadang tu ada yang marah kan. Ejen ni nak yang ni, kita bagi yang ni. Ejen tu nak tu, kita bagi yang tu. Ya Allah, betul, salah. Tapi itulah pengalaman. Itulah pengalaman kan. Bila kita salah, kita betulkan. Jangan kita salah, kita tak mengaku salah kita. Jangan macam tu. Sebab bila kita salah, kita tak mengaku salah kita, kita tak boleh nak belajar kat situ. Kita takkan belajar. Sebab kita rasa kita betul aja. So daripada situlah JM mula untuk syarikat ni mula betulkan apa benda betulkan sehinggalah alhamdulillah apa yang ada sekarang. Sekarang pun alhamdulillah JM ada suami yang baru buat full time dengan JM kan, yang selain daripada Kak Aziz yang bantu JM. Kak Aziz pun sangat-sangat sibuk dengan kerja dia, sangat-sangat memeningkan, sangat-sangat sibuk dengan kerja dia. Kadang-kadang JM pun tak malas nak ganggu dia sebab banyak kerja kat situ. Dia nak uruskan urusan ejen, urusan apa semua kan. So itulah dia punya ni sales apa semua. So jadi macam suami, bila suami ada alhamdulillah jadi kita ubah sistem apa semua kan, sistem keluar masuk barang semua alhamdulillah lah, proper lah alhamdulillah proper. Dan JM daripada tahun lepas JM pindah daripada pejabat lama yang JM sewa RM700 tu. JM sewa ketika itu 700 dan JM sewa lagi satu masa tu lah dekat tempat lama. So total untuk keseluruhan sewa ketika itu 1,300. Lepas tu JM tahun lepas 1 Muharram JM dapat kunci, JM pindah dekat pejabat baru yang JM beli bangunan 2 tingkat bawah 2 tingkat, atas dan bawah. Atas untuk production dan bawah untuk atas untuk pejabat dan bawah untuk production dan untuk production. Dan pun bawah tak cukup juga, JM kena sewa lagi satu lagi kedai yang sama juga, sama dekat-dekat je dengan pejabat JM ni untuk bahagian warehouse pula, penyimpanan barang-barang penyimpanan barang-barang yang dah siap untuk nanti nak loading lori, nak loading barang senang kan. So itulah Zura perjalanan JM. Lepas tu siapa nak buat kerja masak tu? JM juga. Siapa nak buat kerja semua-semua tu? JM juga. Semualah Zura, sama je. Apa yang Zura penat, JM pun penat juga melalui. Jadi sama je sebenarnya. Walaupun kita pengasas, walaupun JM pengasas ke, walaupun JM CEO ke, walaupun JM siapa-siapalah, sama je sebenarnya. Tugasan kita sama je. Tak adalah CEO ni senang je lah. Pengasas ni goyang-goyang kaki je lah, kerah je lah anak-anak tim. Tak ada sama. Hari ni kalau korang nak dapat macam apa yang JM dapat, korang duplicate je lah JM ni, cara JM kerja. Kalau dulu JM pernah angkat satu hari garam daripada 600 kilo hingga 1500 kilo, anda kenalah buat sama macam tu. Kalau sehari anda angkat garam belum 1500 kilo hantar kepada orang, masih jauh lagi nak macam JM. 1500 sehari tau. 1500 kilo sehari tau. Kalau garam kita ni 500, berapa tu? Berapa botol kita nak keluar satu hari? Berapa botol? Kalau 1500 bahagi 2, 750.
705 bahagi 2 ya. Bahagi 2 lah. 1500 kali lah 3000 botol lah. Betul tak? Lebih kurang 3000 botol lah. 3000 botol sehari. Kalau kau tak keluar 3000 botol sehari, kau janganlah nak kata nak macam JM. Janganlah nak kata nak macam JM tu. Jelita tu boleh. Jelita tu boleh. Dah rasa JM sehari post 50 hingga 100 kilo pun dah tercungap-cungap. Betul. JM ketika itu, ya Allah, korang bayangkan daripada bawah ni, daripada dah susun-susun kotak tu, daripada pejabat nak angkat masuk dalam kereta. Satu kereta muat 35 kotak. 35 kotak darab dengan 35 kotak. Penuh satu kereta. Kereta masa tu kereta yang 4x4. 35 kotak kali dengan 15. Berapa botol? 525 botol. 500, tapi dulu JM satu botol tu lebih kurang dalam sekilo. So senang lah kan. Senang satu botol sekilo jadi 525 kilo. 525 kilo. Satu itu baru satu trip. Baru hantar satu kepada stokis ataupun master stokis. Master stokis lah kalau dulu kan. Itu baru satu master stokis. Dah hantar, dah ambil ni daripada bawah, dah masuk dalam kereta 35 kotak. Pergilah stokis tu. Ingat lagi masa tu pergi dekat Senawang, berjumpa dengan master stokis arwah Salina Razak, Kak Salina. Kak Salina ada master stokis JM, arwah dia dah meninggal dah. Arwah Kak Salina naik pula tingkat 1 kau. Masa tu, ya Allah, aku rasa macam ya Allah. Daripada bawah dalam kereta naik lagi tingkat 1 ni. Bawa kotak tu Ya Allah, ya Tuhanku. Aku tak tahu nak cakap apa. Sampaikan ya Allah dalam hati, ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Macam tu tau. Kau janganlah berangan. Penat sikit je, penat JM. Letih JM. Aku nak tengok siapa yang bawah tu. Ada orang hantar. Siapa So penat JM. Ranak kereta. Itulah kan. So itulah pengalaman perjalanan. So okeylah, JM pun dah lebih dah ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang bersama dengan JM untuk hari ni. Sajalah kita sembang-sembang. Since ada orang yang tanya kan, JM pun jawab lah. Jadi terima kasih banyak-banyak semua. Jumpa lagi. Semua doakan JM. JM sentiasa doakan anda semua. Penat tak apa, berehat sekejap, minum kopi, renggang-renggangkan badan, exercise, exercisekan badan, dan gerak balik, teruskan perjalanan balik, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM untuk hari ini. Kita sembang-sembang hari ini, santai-santai aja hari ini. Okey, jumpa lagi. Maafkan JM semua, jumpa lagi. JM sentiasa doakan anda, kebahagiaan anda, keberlimpahan rezeki untuk anda. Semoga sihat selalu, dijauhi daripada COVID-19, dan kita hidup lebih baik lagi daripada sebelum ni, insya-Allah. So jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye.